اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأجساد وشفائها ونور الأبصار وجلائها وعلى آله وصحبه وبارك. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت الفاتحين birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahirabbil alamin. Qabulamikum. Hari ini insya-Allah kita nak sambung balik pembelajaran kita tentang ayat isim dan kita pergi kepada ayat fa'il sekali. Kita kena kenal jenis ayat isim dan ayat fa'il. Saya beritahu dulu, ayat dalam bahasa Al-Quran dia panggil jumlah, ingat tak? Dia panggil jumlatun. Jumlatun ni maksud dia ayat. Jumlah, ya, jumlah. Kalau jumlah dalam bahasa Melayu apa? Dalam bahasa Melayu ayat. Ayat lah. Jumlah total. Itu total. Sebab total tu dalam bahasa Melayu jumlah tu sebenarnya dua item kan. Satu item tak jadi jumlah. Jadi bila ayat ini dia kata jumlah sebab ayat ini lebih dua perkataan. Dia jadi satu ayat. Maksud saya jumlah dalam kata bahasa Melayu tu dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab. Dia panggil apa? Dia panggil Simbol gaya ini. dia panggil itu juga. Jumlah. Al-jumlah. Ya. Ataupun dalam bahasa Inggeris panggil total kan? Okey, tuan-tuan. Ya. Nampak ni? Okey, ini perhati betul-betul. Yang pertama jumlah ismiyah. Okay. Ya, dia mula dengan isim. Yang kedua jumlah fa'liyah. Fa'liyah ni dia mula dengan fa'il. Ya. Sebagai contoh kalau dalam Quran Allah, ya, ahad. Allahu ahadun. Ini jumlah ismiyah. Dia mula dengan isim. Boleh? Dia mula dengan isim. Allahu ahad. Dia mula dengan isim. Okey? Ya. Ini sedikit pun tak susah untuk nak mengenali jumlah, sama ada jumlah isim atau jumlah fa'il. Tabbat yada. Tabbat yada. Ya. Abi Lahab. Ya, musnahlah tangan Abi Lahab. Tabbat ni kita kata celaka kan. Musnah ni maknanya semua benda yang dibuat tu tak dapat ganjaran oleh Allah sebab dia bukan Islam. Tabbat yada. Jadi hari ni kita nak detailkan dengan secara ringkas apa dia bentuk ayat isim dan ayat fa'il, insya-Allah. Ya, ayat isim, ayat fa'il. Lepas kita habis menerangkan jenis-jenis ayat isim dan fa'il ini, barulah kita analisa ayat. Kita analisa ayat. Okey. Okey. Ayat saya beritahu minggu lepas, ayat isim dia ada dua komponen besar, ya tak? Satu komponen dia nama mubtada dan satu nama khabar. Ya, ataupun ini subjek, ini predicate. Ya, macam ini mubtada. Ini mubtada. Ini khabar. Allah itu macam mana? Allah itu satu. Ya, Prof, boleh ya? Boleh? Dan dua-dua ni sifat dia mesti bagi depan. Mesti bagi depan. Ya, mesti berbaris, kena baris depan. Dua-dua ni kena baris depan. Itu yang susah nak faham tu kan. Kalau kena baris depan ni dalam bahasa Arab dia kata marfu'. Dia kata marfu'. 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 Ya. Yang ini nama dia dhammah.
Ya. Bila duduk tempat ni, dia mesti marfu'. Tanda marfu'nya adalah dhammah. Gitu dia. Boleh? Sebab apa? Sebab apa? Tanda marfu' ada 6 jenis tanda lagi. Tanda marfu' yang asas ialah dhammah. Kena ingat tu. Kena ingat tu. Okey, bila siapa duduk dalam kotak ni, dia mesti kena marfu'. Dalam kotak ni juga kena marfu'. Dan orang yang memegang jawatan marfu', perkataan ni, dia mesti tanda dia dhammah. Tanda dia ini dhammah. Yang Datin. Allah ni, hu ni dah. Hu ni. Kalau kata Allah ahada, salah. Tak ada sebab. Kalau kata Allahu ahad, sebab apa? Sebab Allah ni mubtada'. Itu sebab dia. Jadi kalau dia mubtada', apa tanda dia? Tanda dia marfu'. Dia kena marfu'. Tanda dia dhammah. Sebab apa tanda dhammah? Sebab ada 6 jenis tanda lagi kalau mubtada'. Ini tanda dhammah ni kalau dia mufrad. Kalau dia musanna, tanda lain. Kalau dia jamak muannas salim, tanda lain. Jamak muzakkar, tanda lain. Jamak taksir, tanda lain. Jadi tanda dia 6 jenis semua tanda. Tanda isim yang marfu' 6 jenis. Okey? Jadi salah satu sebab isim tu marfu' bila dia jadi mubtada'. Boleh tak? Bila dia jadi mubtada' dan khabar. Boleh faham tu? Mubtada' dan khabar. Okey? Boleh? Dalam bahasa Melayu apa Ustaz? Mubtada'. Subjek. Kita kata subjek. Kalau ini kita kata predicate. Ya, semua ayat dalam apa juga bahasa memang ada subjek predicate. Kalau kita kata Allahu saja, tak ada meaning. Tak ada meaning. Tak apa, jangan risau, tak apa, insya-Allah. Bila kita selesai ni, selesai semua. Jangan risau. Cuba sebab ingat, mubtada' mesti isim. Ya, mesti isim. Khabar ni tak semesti isim. Tapi ini isim. Ini isim. Tak apa, tak semestinya isim. Okey. Setakat ini boleh? Jadi kalau boleh, kita pergi sini dulu supaya ini dah lama tunggu dia ni. Lama tunggu kita kan? Okey. Tuan-tuan, ini contoh Al-Quran. Ini jumlah fa'iliyah sebab dimulai dengan fa'il. Dimulai dengan fa'il. Telah celakalah, musnahlah tangan Abi Lahab. Ini mula dengan fa'il. Kalau kita kata ayat biasa, umpamanya kita ambil ayat biasa, ya, akala aliyun as-samak at-tufahata. Ya, ini ayat biasa. Ali telah makan Ali apple. Okey, ayat biasa ya. Kita tengok ayat Quran ayat biasa. Okey. Ayat fi'liyah dia ada 3 komponen besar. Ini 2 komponen besar. Mubtada' dan khabar. Ini bukan lagi mubtada' khabar. Apa beza 2 ayat ni? Beza 2 ayat ni, dia nak cerita tentang Allah. Tentang Allah. Allah tu macam mana rupanya? Allah itu satu. Ayat ini dia nak bercerita tentang Ali makan apa? Ali buat apa? Ali makan apple. Dia nak cerita Ali buat apa? Ali buat apa sebab dia nak cerita tentang buat. Apa yang Ali buat? Ali makan. Itu beza dia. Kalau ayat fa'il, dia nak cerita tentang fa'il. Di sini nak cerita tentang, bukan tentang tangan, tentang celaka jahatnya Abi Lahab. Kalau dia nak kata tentang tangan, dia tak kata, tak baca tak, dia kata tangan Abi Lahab tu panjang ke pendek ke kan. Itu gunanya dia buat ayat fa'il. Ya, ayat fa'il. Ya. Macam satu lagi ayat isim, alhamdulillah. Ayat isim tu sebab dia kata nak cerita tentang kepujian itu seluruhnya hanya untuk Allah.
Ya, boleh tu. Jadi ini dia. Ini dia ayat fi'il. Ayat fi'il ada 3 komponen. Kita panggil komponen besar. Fi'il, fa'il dan juga maf'ul. Ingat lagi tak? Kita belajar dah kan? Mesti dia fi'il, fa'il, maf'ul. Inilah susunan ayat dalam bahasa Arab. Bahasa lain tak ada dimula dengan fi'il dulu. Akalah. Ya? Fi'il, fa'il dan maf'ul. Okey? Ini komponen yang paling asas sekali. Okay? Okay? Asas, ya. 3. Ini fi'il madi, telah makan Ali apple, dan dalam bentuk positif. Boleh positif. Positif ni mana Ali makan. Kalau dalam bentuk negatif, dia akan tulis ma akala Aliyun atufahata. Ali telah tidak makan apple. Ma akala. Ma ni tidak. Aliyun. Ini dalam bentuk negatif. Tapi masih lagi ayat fi'il. Tapi negatif. Boleh? Kita belajar dulu. Ma ni sisipan. Ma ni sisipan. Ya dah? Ini fa'il. Fa'il ni maknanya ada 2 pelaku. Siapa yang pelakunya? Ali. Apa yang Ali lakukan? Makan. Dia makan apa? Apple. Apple kena makan, dia mesti baris atas. Sebab dia jadi maf'ulun bih. Dia jadi maf'ulun bih. Maf'ulun bih ni dibuat dengannya. Maknanya dibuat dengannya, maknanya dia kena makan. Kena makan, kena pukul, kena marah. Ya? Apa juga yang jadi mangsa, dia mesti baris atas dalam bahasa Arab. Dan dia mesti isim. Ya, mangsa. Kita kata dimangsakan. Mangsa. Okey, jangan lupa. Ni dah mula ni. Saya duk rasa ada orang kat belakang, 2 orang. Duk tengok. Paling-paling ada orang. Dia nak belajar Ustaz Al-Hafiz. Okey. Ini dia yang asas. Yang asas ada 3. Perbuatan, pelaku, tuan pembuat dan mangsa. Ya? 3. Jadi ini ada 2 komponen. Mubtada, khabar. Yang mana lebih mudah? Yang ini lebih susah. Nanti kejap lagi. Jangan ke mana-mana, tunggu dulu. Sebab yang ini semua nak pindah situ. Jadi komponen yang asas untuk ismiyah ada 2, mubtada dan khabar. Untuk fi'liyah, fi'il, fa'il dan maf'ulun bih yang asas. Selain dari asas, dia panggil suplemen, tambahan. Ya, suplemen. Tambahan ada 2. Tak ada apa tak apa. Tapi yang ini yang asas. Yang tambahan pertama dia panggil jar wa majrur. Jar wa majrur. Jar wa majrur ni menggunakan huruf jar, Datuk. Jadi Ali telah makan Ali apple. Kita kata minad dukan, dari kedai. Mina ni huruf jar, ad-dukan ni majrur. Bila ada huruf jar, isim selepas tu mesti baris bawah. Jadi huruf jar ni nama dia pun huruf jar. Jar maknanya
jar maknanya membaribawahkan isim selepas tu. Huruf jar ada 12. Min, ila, ala, fi, an, bi, ka. Ada 12 ke 13 kan? Nah, lebih kurang lah Cuma kena ingat huruf jar ni dia membaribawahkan isim selepas tu. Ini majrur. Majrur ni nama dia kena baris bawah. Ini jar. Jar ni membaribawahkan isim selepas tu. Jadi isim ni nama dia majrur. Majrur ni kena baris bawah. Seronok kelas malam ni, diam semua. Mabni tak yang Itu dia. Tuan Haji tanya bagus. Ini bagus. Jadi bila nampak ni, boleh saya teruskan? Bila kita tengok ayat macam ni, kita nak analisa, kita nak tahu yang mana mabni. Yang mana mabni. Dan bila dia mabni, dia mengubah apa? Kan mabni ni dia mengubahkan orang. Betul tak? Okey, akalah mabni. Bila ada akalah, ali mesti bagi depan. Diubahkan ali ni. Dia bukan saja ubah ali, dia ubah apple. Apple ni mesti kena bagi atas. Sebab dia tetap. Habis tak kat ni. Tapi min, dia mabni juga. Dia mengubahkan isim selepas tu. Min, mabni, mengubahkan isim ni jadi baris bawah. Itu dia. Jadi kalau kita buka ayat Quran, kita kena pecah macam ni. Pecah macam ni. Jadi di sini dia nak beritahu bahawasanya makan, cerita makan, bukan cerita ahli, bukan cerita kedai. Sebab kedai ni pelengkap. Ya. Ali ni tufah ni syarat dia. Tapi yang besar sekali dia nak cerita pasal makan ni. Ali buat apa? Ali buat apa di kedai? Ali buat apa? Ali makan apple dari kedai. Dia nak cerita pasal makan. Bila kita baca dalam ayat, mina ni dia wasal. Minat dukan, dia sambung. Kalau ada dalam ayat min saja, tapi bila kita sambung jadi minat dukan. Kena baris atas lah sebab sambung. Maksud sama. Baris tak ada apa, maksud je. Okey, maksud tak ada apa, baris je. Okey, nampak ni? Ya, boleh? Nanti kita tengok ayat Quran. Ini jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Satu lagi kita kata tambahan dia, suplemen dia, dia panggil zaraf. Zaraf ni dia makan di mana? Bila dia makan? Jadi zaraf ni kita kata situation. Dia makan di mana? Sama ada situasi masa ataupun situasi tempat. Dalam Quran banyaknya. Kalau masa, nama dia zaman. Zaraf zaman. Jadi tuan-tuan janganlah pakai zaraf masa. Zaraf zaman. Umpamanya, Ali makan apple dari kedai lepas Zuhur. Lepas Zuhur tu zaraf zaman. Ya, dia menceritakan time lepas Zuhur. Ba'da Zuhri. Menceritakan bila Ba'da Az-Zuhri. Zaraf zaman, ini masa. Zaraf zaman tuan-tuan faham konsep tu yang penting. Okay? Ali makan apple dari kedai selepas waktu Zuhur. Ayat lengkap dah. Ayat ini dia nak menceritakan tentang Ali buat apa. Ali buat apa? Ya, lepas Zuhur.
Lepas Zuhur, Ali makan apple dari kedai. Itu maksud dia. Itu maksud dia. Ini suplemen yang kedua. Ini suplemen yang pertama. Ini suplemen yang kedua. Suplemen yang kedua ni dia kata zaraf. Zaraf, ya. Zaraf ni situasi. Situasi di mana dia makan. Situasi masa selepas Zuhur. Zaraf ni secara umumnya ada 50 yang ni. Yang mana dah tengok? Yang ni. Zaraf. Zaraf ni lah. Ni zaraf ni. Masa. Zaraf ni ada masa dan ada tempat. Ada dua. Kalau masa dia panggil zaman. Kalau tempat dia panggil makan. Cuba sebut makan. Bukan makan ni. Eja sama juga. Ini makan tempat. Kalau kita mari makan, itu eating. Tapi ini bukan zaraf kan. Makan di mana? Di lorong tu. Di lorong tu zaraf. Bila? Sebelum kelas, itu zaraf zaman. Tuan-tuan boleh faham tak ni? Zaraf makan ni kita kata zaraf zaman selepas Zuhur. Ada 50 lagi. Dia punya kategori dia, dia punya jenis dia. Kalau zaraf makan ni kita kata Ali makan apple daripada kedai atas kereta. Dia makan duduk atas kereta. Atas kereta ataupun atas rumah, atas lori. Ya, atas tu dia kata fauqa. Ya, fauqa. Sayyara. Fauqa, tahta. Ya, dalam Quran di antara bainas sama'i wal ardi, antara langit dan bumi. Itu zaraf. Tapi itu zaraf makan. Zaraf makan maknanya situasi tempat. Dia kalau dia kata fauqa as-sayyara, atas kereta. As-sayyara di atas kereta. Jadi ini artinya zaraf. Zaraf ada dua, zaraf zaman dan zaraf makan. Ini struktur ayat. Jumlah fi'liyah. Ya? Macam ni je. Tuan-tuan boleh buat, boleh tulis tesis pun, tapi dia kena tahu komponen dia. Lepas tu ada lagi pelekat-pelekat lain lagi. Ya? Kau nak sebut dia makan sungguh-sungguh, itu dah masuk mutlak pula. Kalau dia makan dengan anak-anak dia, itu maaf pula. Jadi bila kita dah tahu, kita boleh tambah kan. Jadi ini yang asas dalam Quran, yang asas. Yang lain tu tambahan. Jadi tuan-tuan kena tahu ayat fa'il ni ada 3 komponen. Satu fa'il, dua mangsa. Yang ini tambahan. Jar majrur tambahan. Dan zaraf zaman pun juga tambahan. Zaraf zaman ada lebih kurang 50. Zaraf makan pun 50 juga. Jadi 100 zaraf lebih kurang dalam Quran. Jadi daripada kita duduk saja, baiklah kita tahu zaraf tu kurang berapa kan. Tahu sikit-sikit kan. Saya akan beri insya-Allah zaraf tu 100 banyak. Maknanya saya buat situasi dengan tempat tu, iaitu zaman dengan makan lah. Ya, zaman dengan makan. Zaman tu daripada ke masa. Arab. Ya. Yang tu cakap Arab, ni cakap Melayu. Dua-dua Arab. Tak, zaman dengan makan. Ini zaman ni masa, makan ini tempat. Betul. Dua-dua Arab. Dua-dua Arab ni. Yang tu dalam bahasa Arab dia lah. Dalam bahasa Melayu dia situasi. Ini masa, situasi masa dan situasi tempat. Bahasa Melayu dia. Ini telling time bila. Ini telling place where situation happen. Boleh? Ini asas. Kalau tuan boleh terima asas ni,
pas, boleh lulus. Hari ni sebenarnya ada test ni, tapi isteri kata atas nasihat pakar, jangan. Kalau nak buat test, duduk belakang, duduk kat depan. Jangan. Bukan test. Ya Allah. Okey, boleh ni, boleh ni? Boleh. Sekarang boleh, Nah. Dia mesti fi'il. Jelas tak? Okey. Kita tinggal dulu. Kita pergi kepada isim ismiyah pula. Ayat isim, ayat isim. Ini jangan tak nak padam. Ayat isim ada dua komponen. Ada dua komponen besar. Ya, ayat isim ya. Ayat isim. Tuan-tuan sabarlah ya, ayat isim ya. Ini dua komponen besar. Ya. Satu ni kita kata mubtada. Mubtada. Dua ni khabar. Dan setiap mubtada mesti kena baris depan. Dan ini pun kena baris depan. Okey. Yang ni ayat fi'liyah, ini mabni, tetap barisnya. Siapa yang memegang fa'il, dia mesti baris depan, marfu'. Okey. Siapa yang memegang watak isim, watak mangsa, dia mesti baris atas. Jar majrur, selepas huruf jar mesti baris bawah. Huruf jar ada lebih kurang 12 hingga 20. Ya. Zarah zaman ni begitu juga. Ya. Ini alat zarah mabni. Mabni. Sama ada ba'di tak kira. Az-Zuhri ni mesti majrur, mesti baris bawah. Lepas zarah mesti baris bawah, macam majrur juga. Mesti baris bawah. Tak apa. Tak apa, ingat dia. Sebab dalam Quran ada baris. Dalam Quran sudah ada baris. Tuan-tuan sabarlah. Ya, sabarlah. Kelas di Seremban tadi saya kata apa, tuan-tuan sabarlah. Inilah bekalan yang kita nak bawa. Duit-duit sebelum mati tu cepat-cepat apa tu wasiat. Bila masuk ke amanah raya susah. Betul tak? Amanah raya susah nak keluar duit. Bukan tak ada duit, prosesnya lambat. Tuan-tuan, ada duit tu cepat-cepat bagi. Yang lebih tu bagi kat saya. Kata jangan tinggal duit. Simpan untuk nak beli apa tu kain putih, untuk nak beli long, tak ada long. Long tak ada. Long ni keranda. Keranda orang sana panggil long. Long, LONG. Dan untuk gali kubur, tuan-tuan boleh pilih sekarang siapa penggali kubur tuan-tuan. Sekarang boleh tentukan. Dan boleh ziarah kubur kat mana kan, nak tanam kan. Kalau lah mati tu betul tempat tu kan. Kalau mati di Mekah tak ada kubur. Yang ini boleh bawa. Saya kata yang ni boleh bawa. Inilah bekalan tuan-tuan. Ya, bekalan tuan-tuan ni. Kalau saya keluar sijil tu boleh tunjuk, ni sijil. Tak perlu sijil. Ini bekalan kan. Inilah bekalan yang boleh kita bawa. Duit semua tinggal. Duit semua tinggal. Nabi kata paling hina orang tu kalau dia mati, duit dia tu dikerjakan oleh orang hidup dengan rakus sekali. Dengan rakus sekali. Itu orang yang hina kan. Jadi sebelum tu bagi cepat-cepat. Boleh tu? Semua tadi merah padam muka kat Seremban. Sebab dia kata bukan apa ustaz, saya tak ada duit nak bagi ni. Mari belajar. Boleh tak ni? Okey. Ni. Okey. Okey. Marfu'. Sebagai contoh ya. Ini saya habis dah lewat. Aduh. Sebagai contoh, Muhammadun. Muhammad ni isim yang boleh berubah. Tapi dia kena bagi depan lah. Ya, dia kena bagi depan sebab dia marfu', betul tak? Apa tanda marfu' dia? Dhamma. Sebab siapa yang duduk sini mesti marfu'. Kerana ini tempat marfu'. Boleh tak? Saya nak nerangkan benda yang susah orang nak faham ni. Kalau tuan-tuan faham, lagi bagus. Di Gedalalang sampai tadi pun tak faham. Ini profesor kelas kita di Gedalalang. Mana profesor? Tak faham-faham.
Tak faham lagi tadi. Pening kepala Ustaz. Muhammadun alimun. Muhammad itu alimun. Dia boleh jadi aliman, boleh jadi alimin. Tetapi di sini dia alimun, dia Muhammadun sebab dia duduk tempat marfu'. Boleh? Duduk tempat marfu'. Jadi kita kata Muhammad isim marfu' dengan dhammah kerana dia mubtada'. Ini yang nak ajar ni. Muhammad isim, jangan kata fa'il, isim berbaris depan berbaris depan marfu' kerana dia mubtada'. Boleh tak? Boleh tak? Yang kata susah tu. Boleh tak? Kenapa Muhammad baris depan? Kerana dia mubtada'. Bila siapa duduk tempat petak ni, dia mesti marfu'. Marfu' tu kena baris depan. Jadi tanda marfu' dia dhammah. Okey. Boleh? Domatun pun sekali Ustaz. Sama-sama. Domatun tu sama. Domatun tu bahasa Arab. Domatun tu kira domatun tu dia tadika sikit. Kalau dhammah tu tinggi sikit. Dhammah ni bagi depan. Kalau nak cakap Melayu boleh. Muhammad isim berbaris depan kerana dia jadi mubtada'. Tanda baris depan dia baris depan dah. Ni baris depan dah. Dua baris depan. Ya, baris dua di depan an, dua di bawah in kan. Yang kita belajar tu kan. Boleh. Ini saya nak masuk yang susah ni. Boleh? Saya terang lagi sekali. Kalau sini dah tiba duka boleh absorb sekali. Wow, very good. Saya kata kat orang sana, kelas ini hebat. Bab makan nasi. Balik tu boleh makan lagi, boleh bawa air. Bawa air. Kalau siapa yang rezeki murah boleh bawa balik lagi. Marah ni. Boleh ni boleh? Kalau saya kata ana alimun. Ana ni domir. Dan dia duduk tempat mubtada'. Oleh sebab itu dia kena marfu'. Tetapi mana ada baris marfu'? Sebab dia tetap. Dia mabni. Cuba sebut. Dia mabni. Mabni dia ikut baris asal. Baris asal dia ana. So sekarang ni saya kata ana domir. Jangan kata isim. Memang dia isim. Ana isim domir. Isim domir mabni ala belum lagi ustaz kata tak ada cari makan lah ustaz tadi. Mabni ala sukun. Mabni ala sukun. Duduk tempat rafa' mubtada'. Itu yang kata susah tu. Boleh? Saya baca dalam bahasa Arab. Boleh Prof? Kalau boleh ni hebat lah. Betul saya kata. Yang lain tu dia mari sendiri. Okey. Sekarang ni ana ni mubtada'. Ana ni bila nak baca ana domir mutakallim ni ana mutakallim mabni ala sukun fi mahalli marfu' mubtada'. Fi mahalli tu ni duduk tempat marfu'. Fi mahalli. Ini kita kata fi mahalli. Kalau rasa marah sangat dengan fi mahalli ni tak apa. Kita kata duduk tempat. Duduk tempat. Ana ni bukan saya yang ni. Ana ni domir mutakallim. Nak baca panjang lagi. Domir mutakallim munfasil, berpisah. Mabni ala sukun. Ya. Fi mahalli marfu' mubtada'. Itu cara baca dia. Fi mahalli. Kita tak boleh kata dia marfu' bidhammi tak ada dhammah. Tetapi dia nak juga jadi mubtada'. Tapi dia kena katalah dia ni mabni ala sukun fi mahalli raf'in mubtada'. Itu yang susah tu. Mubtada'. Dia dhamir. Tapi dia nak jadi mubtada'. Mutakallim. Dan dia duduk tempat mubtada'. Maksudnya saya alim. Ya. Tapi siapa yang duduk tempat mubtada', dia mesti bagi depan.
Dia mesti bagi depan. Tapi dia tiba duka, dia tak ada bagi depan sebab dia tetap. Jadi bila begitu, kita kata ana ni domain mutakallim berbaris tetap mati. Ada sukun. Berbaris tetap mati. Ya. Fi mahali. Yes, paling bagus. Mengambil tempat marfu' kerana dia jadi ya, mubtada. Dia anda mubtada. Adakah setiap domain mesti mabni? Semua domain mabni. Pertanyaan tu pun susah nak cari makan tu. Semua domain mabni. Semua, tapi bacaan dia ada mabni ala sukun, ada mabni ala fathah, ada mabni ala dhammi. Okey. Cuba baca ni. Nahnu kami. Cuba baca. Nahnu dhamir mutakallim kalim mabni ala dhammi fi mahali marfu' mubtada. Kena sebut marfu'. Kena sebut marfu'. Sebab dia tempat marfu' mubtada. Ini macam kita mengaji pondok zaman Tok Pengali. Sebab kalau tak buat secara terisi macam ni, tidak bermakna belajar nahwu saraf. Nanti tuan-tuan tak tahu nak analisa bila jumpa ayat tu kan. Ya, dia boleh jadi describe sifat, boleh jadi juga. Tapi ya. Sifat kan? Yes, dia boleh jadi sifat, tapi sifat dalam bentuk khabar. Siapa dia Muhammad? Muhammad itu yang khabar tu macam sifat kan? Yes. Betul. Ya, betul. Can be sifat. Tapi ada khabar dia bukan sifat. Nanti kita tengok. Yang ini bukan sifat ni. Ini macam sifat juga. Muhammad itu sifatnya alim. Bahasa Melayu kita. Muhammad yang alim. Muhammad itu seorang yang alim. Tapi ini mubtada khabar. Boleh tak? Boleh. Jadi tuan-tuan, kalau nahnu ramai tak nahnu? Nahnu ramai ya? Jadi di sini pun kena ramai. Nahnu di sini kena alimuna. Tapi dia tak ada alimun dalam bahasa Arab. Dia kena kata nahnu ulama. Dia jamak taksir, dia marfu' dengan bagi depan. Ingat, sekarang ni kita belajar struktur isim ada dua, mubtada dan khabar. Mubtada mesti berbaris depan dan khabar juga mesti berbaris depan. Jadi kenapa ada dua-dua bagi depan? Nahnu ulama. Boleh tak kata al-ulama? Tak boleh. Sebab kumpulan ulama. Jadi kalau kata nahnul ulama baru subjek. Kami yang ulama ni baru subjek. Apa cerita kamu ni ulama? Nahnu al-ulama aghnia. Kami ulama ni kaya raya. Itu baru ada subjek dia. Kalau kata nahnu ulama baru sifat. Kami yang ulama-ulama ni no story. Kalau kata kuat makan, itu baru ada khabar lah. Sorry, kaya raya. Bukan kuat makan, kaya raya. Kaya raya tu adalah subjek. Apa tu predicate, khabar. Boleh dapat asas ni? Ada 11 lagi kategori dia. Jadi tuan, bila mubtada laki-laki, khabar pun mesti laki-laki. Bila mubtada dual, khabar pun mesti dual. Bila mubtada ramai, khabar pun mesti ramai. Kalau ramai perempuan, khabar pun mesti ramai perempuan.
Termenung ha? Boleh? Saya yang nak menerang ni pun termenung juga, nak kena ingat. Tapi kalau sekira mubtada ni yang tidak berakal, khabar dia mesti perempuan satu. Banyak benda tak berakal. Meja tak berakal, lampu tak berakal. Kalau kita kata ni al-misbahu satu, tawilun, panjang sebab dia lelaki. Kalau dua lampu al-misbahani, kena dua-dua panjang, tawilani. Kalau al-masabih, lampu-lampu ni semuanya panjang, tawilatun. Satu perempuan. Satu perempuan. Jangan tanya saya, itu hukum Allah. Tawilatun. Kita kata ad-dukan ni kedai. Laki-laki. Pasal tak ada nazifun, bersih. Ad-dukakani, dua buah kedai ni dua-dua bersih, nazifani. Tapi kalau ramai, ad-dakakin, kedai-kedai ni kena kata nazifatun. Satu perempuan. Terbalik. Banyak lelaki satu perempuan. Satu perempuan. Hebatnya orang perempuan. Ya? Ni al-qalamu kabirun. Boleh? Al-qalamani kabirani. Kalau banyak al-aqlamu kabiratun. Satu pula. Satu perempuan pula. Itulah agenda-agenda yang akan kita nak belajar kemudian nanti. Ini baru satu baru. Ini baru satu. Jadi, tuan-tuan, mubtada ni mesti dia panggil definite. Definite ni maknanya kita tahu siapa dia. Ini maksud dia Muhammad ni the Muhammad. Tapi dalam nahu tak payah kita the Muhammad. Muhammad. Ini ana. Who is ana? Me. Mana non. Okay? Macam ini nahnu we are. Kita tak boleh kata mubtada ni benda yang kita tak kenal. Tak boleh. Jadi dipanggil makrifah kan. Saya tak tahu nak cakap macam mana. Kepala pun pusing-pusing juga. Tapi nak kena jaga juga takut jatuh kan. Nak macam mana? Itu hukum dia. Tuan-tuan janganlah nak marah ni. Ini hukum dia. Tak apa. Ini saya expose dulu. Yang ni tak masalah. Okay. Sekarang ni tengok ni. Ini jenis pertama. Ini semuanya jenis pertama. Jenis pertama iaitu mubtada'nya macam ni, isim, khabarnya one single word. Single, alim, satu perkataan saja. Ya? Yang pertama. Dah silent dah ni? Tuan-tuan silent je dulu, tak apa. Silent je dulu. Okey. Okey, jenis pertama. Muhammad. Ya, Muhammad. Ni Muhammad alimun. Ini jenis pertama. Jenis pertama. Tapi bila tuan-tuan buka buku, khabar dia satu. Ya, satu. Jenis kedua Muhammadun abuhu ustaz. Abuhu ustaz. Muhammad itu ayahnya seorang ustaz. Jadi siapa yang ustaz? Ayahnya. Jadi tuan-tuan, ini kategori kedua, di mana khabar dia panggil jumlah ismiyah, dimulai dengan isim. Jumlah ismiyah dimulai dengan isim. Abu ustaz. Ini mubtada, ini khabar, tapi dua-dua ni duduk tempat marfu'. Duduk tempat marfu'. Ini mubtada, tapi ini juga mubtada. Ini khabar, tapi combination of this mubtada and khabar under marfu'.
Because dia jadi khabar. Itu yang dalam Quran. Tuan Haji gaduh kepala dah. Nanti kita tunjuk contoh ayat Quran. Boleh apa? Boleh apa? Jadi jenis yang kedua, mubtada yang khabarnya jumlah ismiyah. Bila sebut jumlah ada dua perkataan ke atas. Boleh tu dia? Ya. Tak apa. Tak apa Datin Muruka. No problem. Kita banyak lagi air kita boleh makan, boleh minum. Pasal ada air tu saya gagah sikit tau. Yang tadi Datin Muruka, mubtada ni Muhammad, isim, dan khabar dia mufrad, one single word saja. One single word. One meaning only. Yang kedua, Muhammad. Siapa dia Muhammad? Muhammad yang ayahnya itu ustaz. Jadi ayahnya ustaz ni dipanggil jumlah ismiyah. Ini isim ni, isim. Dimulai dengan isim. Ya, Muhammad yang ayahnya ustaz. Macam mana tu? Kita sambung sekali tu. Kalau Muhammad tu Abuhu Ustazah, Abuhu Ustazah tu khabar lah. Khabar lah. Ini mubtada, ini khabar. Jadi combine dari mubtada dan khabar ini duduk tempat marfu'. Duduk tempat marfu'. Jadi saya nak terang sini, nak kata fi mahali marfu' tu. Yang ini tak boleh nak kata fi mahali, dia direct marfu'. Dia direct marfu'. Ini tak nampak marfu'. Ini tak nampak marfu'. Ini mubtada, ini khabar. Ini mubtada yang kedua, ini khabar mubtada ni, tapi campuran dari mubtada dan khabar ini, dia duduk tempat marfu', dia jadi khabar kepada ini. Itu yang orang kata susah tu. Saya tak tahulah nak buat macam mana. Dia jadi mubtada tempat kedua. Tempat kedua. Ini tak banyak, tempat kedua ada 5 lapis. Mubtada, pening kepala. Dia tanya tak ada nak baca dah. Ini baru selapis ni. Tengok yang ketiga. Kalau tak nak terang, tak boleh, berdosa. Kena terang juga pasal belajar nahwu kan. Kalau kata buat satu contoh mubtada yang khabarnya jumlah ismiyah. Inilah dia. Buat satu contoh mubtada yang khabarnya mufrad. Ini dia. Ini yang pertama ni khabarnya mufrad. Khabarnya mufrad. Mufrad ni single word. Mufrad single word. Ini jumlah ismiyah, khabar dia. Ada lagi satu, Muhammadun. Zahaba. Ini Muhammadun. Okey. Akala. Tadi ambil balik ayat tadi. At-tufahata minad dukan. Letak balik ba'da zuhri. Letak balik apa tu? Ini ba'da zuhri fawqa syajarah. Fawqa buat atas pokok. Syajarah. Di sini tangan. Ini jumlah fi'liyah. Telah Muhammad akala. Sebab akala ni same pattern dengan Muhammad. Muhammad telah makan apple, dibeli dari kedai selepas zuhur atas pokok. Kan? Jadi semua ni sekali ni duduk tempat marfu' jadi khabar mubtada. Inilah lumrah ayat Quran. Inilah lumrah ayat Quran. The whole thing ni Tuan Ji, the whole thing ni dia jadi khabar kepada mubtada. So kena baca satu sampai habis. Bila habis tu baru dia kata the combination of akala at-tufahata min ad-dukan is marfu' because it is khabar kepada Muhammad. Itu dia. Ya, Prof. Ya, semuanya. Longer. Ya. Jadi ini ayat ismiyah. Sebab di sini dia nak cerita tentang siapa yang makan. Kalau dia tak nak buat ismiyah, dia buat akala ni, dia ambil ni akala Muhammadun
Tak ada lagi dah mubtada, jumlah fi'liyah. Tapi sekarang ni dia nak buat jumlah ismiyah, sebab yang penting di sini bukan akalah. Yang penting di sini Muhammad. Muhammad. Ini yang asas sudah ada 3. Yang asas ada 3. Tapi hari ini banyaklah Quran ni. Mubtada duduk di atas muka surat, yang khabar satu muka surat Quran. Khabar saja. Ustaz, ni maksudnya ada subjek. Ini subjek. Ya. Campur dengan adjektif. Tak kira lah, semua sekali, semua. Kalau di sini ada maf'ul bih, ada maf'ul mutlaq, ada maf'ul tamyiz yang kita belajar 2 minggu lepas tu, semua campur ni semua duduk tempat marfu', khabar kepada Muhammad. Kalau faham konsep tu baguslah. Khabar kepada Muhammad. Yang ini khabar dia one single word. Yang ini khabar dia jumlah ismiyah. Yang ini khabar dia jumlah fi'liyah. Ada 2 lagi yang asas. Ada 2 lagi asas. Jumlah ismiyah tak payah sebut lah, sebut khabar je lah. Ya. Begitu, betul. Ada faham tak tu? Rasa susah ke? Take file kan? Minum air. Rehat dulu. Sekejap tu. InsyaAllah. Nombor 3 ni dipanggil apa? Nombor 3 ni mubtada yang khabar dia jumlah fi'liyah. Ya ni. Jumlah fi'liyah tu. Yang ni tu, yang ni jumlah ini ismiyah atas. Yang ni jumlah fi'liyah. Ini memang struktur ayat ni saya tak boleh sembunyi. Nanti tuan-tuan tak tahu struktur ayat jumlah fi'liyah. Sebab tu bila kita belajar tafsir, kita mentafsir ayat, kita tahu mana ayat isim, mana ayat fi'il. Kalau kata qul huwallahu ahad, itu ayat fi'il, dia mula dengan fi'il amar. Qul, katakan. Ya, kalau dia kata tabat yada, itu ayat fi'il. Kalau dia kata wa alhaakumut takasur, itu ayat fa'il. Celaka orang-orang yang duk suka menyimpan benda-benda banyak ni kan, yang banyak bercakap semua kan, itu ayat fa'il. Lepas tu iza ja'anas, itu fa'il. Jadi kita tahu dah tu. Kalau dikatakan apa tu, watini wazaitun, ayat isim sebab dia mula dengan sumpah. Okey. Wal asri ayat isim sebab mula dengan isim, mula dengan sumpah pula tu. Jadi tak lagi sama ada ayat isim, ayat fa'il. Okey. Banyak lagi tu kan. Amma yatasaalun itu. Ayat apa tu? Amma. Ayat fa'il lah. Yatasaalun tu kan. Amma tu amma, daripada apa. Jadi sekarang ni tuan-tuan, kita bila buka ayat Quran, kita nak kenal mana dia isim, mana dia fa'il, mana dia haraf. 3 tu saja yang besarnya. Nanti saya bagi lagi 2 nanti. Kita rehat ni, kenapa bercakap? Rehat. Pattern yang keempat, insyaAllah. Pattern keempat, jumlah ismiyah. Keempat, ni, Muhammadun minal madrasah. Minal madrasah, senang kan? Muhammad dari sekolah. Muhammad dari mana? Dari sekolah. Dari sekolah. Jadi dia tak ada ubah apa-apa ni. Sebab ini mabni. Muhammad dari sekolah. Baru sedap suara saya. Muhammad daripada ke dari? Dari sekolah. Saya bahasa Melayu lemah sikit. Ya, minal madrasati. Jadi di sini jenis yang keempat, mubtada yang khabar dia jar wa majrur. Jar wa
Majrur. Ingat huruf jar tu ada 12. Yang pelik-pelik sikit tambahlah 8 lagi, 20 kan. Tapi yang biasa tu 12, 13 je lah. Jar ni makna mina al-mad rasati. Yang keempat, Muhammad dari sekolah. Jadi ini dia jadikan satu jenis ayat isim, iaitu mubtada yang khabarnya jar wa majrur. Ya? Jar wa majrur. Banyak kan kita keliru pasal nama je kan. Nama banyak, benda yang sama je kan. Tapi kalau tak ingat nama pun tak apa. Yang kelima ya. Jadi ini kalau kita nak baca mina, nak baca huruf jar, semua huruf jar tu mabni. Ingat, semua huruf kita belajar hari pertama dulu, semua huruf mabni. Semua huruf mabni. Dan dalam Quran 95% mabni. Huruf mabni. Jadi mabni ala fatihi. Al-madrasah ismun majrur. Isim berbaris bawah, kena baris bawah dan dengan kasrah. Ya, habis. Dan kombinasi daripada min dan jada wa majrur fi mahalli marfu' khabar. Itu saja. Itu saja. Yang orang susah sangat itulah dia. Saya tak tahulah macam mana saya nak senangkan. Nak senangkan. Boleh ke tu? Boleh. Fi mahalli kan. Itu nak baca dia. Kalau nak baca yang ni, nak baca dia Muhammad. Saya baca dalam bahasa Arab. Dengar je. Muhammadun ismun marfu'un bid-dhammati li'annahu mubtada'. Ismun alimun ismun marfu'un bid-dhammati li'annahu khabar. Okey? Nak baca dia. Yang ini kena baca satu-satu. Satu. Bila habis baca ni, baru sebut wal jumlatu, the total of all this word is marfu'. Is fi mahalli marfu'. Kalau tuan-tuan boleh baca the total macam ni, memang boleh orang kata salute apa? Boleh tabik spring. Tabik spring. Boleh tabik spring kan. Saya punya gramnya nak suruh tuan-tuan dapat. Itu saya punya gram. Tak ada gram ni marah kan. Tak dapat nak suruh dapat. Sebab itu bila ada kelas bahasa Arab, dia demam pun jadi baik. Antara tuan-tuan nak dapat dengan saya nak bagi. Jadi insya-Allah after 200 hours boleh jadi possible dapat baca kan. Ini baru malam pertama. Kena 100 malam lagi. Campur malam Lailatul Qadar lagi kalau baca. Belum tu Pulau Kapal lagi. Bila pergi Pulau Kapal masuk je, nak kena bagi Pulau Kapal juga. Berehat. Nampak nanti baru kena beli apa tu, jet kecil tu untuk muat 32 orang. Untuk muat 32 orang, jadi kita pergi setiap minggu Pulau Kapal. Dia ada Pulau Kapal tak ada. Di Pulau Redang ada landing kan. Orang putih kata if mind of man can conceive, the mind can achieve. Bila saya dah kata dapat, datin insya-Allah. Bukan perkara mustahil. Beli helikopter tak mahal. Jet kecil tu baru 500,000 je. Tak mahal, 500,000 je. 500,000 je. Datuk, boleh dia tu. Tapi macam mana kita nak beli, tak pernah fikir nak beli jet. Sebab itu orang kata, orang putih kata, you have put in your mind that one day you have 2 or 3 jets lain. Ini tak pernah kata nak beli jet, mana dapat? Sebab itu dalam istilah psikologi dia panggil metacognition. Meta ni makna you have to send to your mind that you one day can drive your own jet. Anak bagi saya seorang beli jet, beli 2 minggu company kata tukar jet baru, beli jet baru, servisnya kat Dubai. Tuan-tuan, mana ada orang beli dekat Amerika servis kat Dubai? Kita pun
nak servis kereta dekat Mercedes punya company pun ketar perut kan. Nak tanya berapa. Tanya sikit-sikit gitu. Kalau kancing mudah. Tak payah. Okey, habis cerita tu. Ya? Jadi mesti ingat, tuan-tuan mesti bear in your mind that one day you are able to read this Al-Quran dengan baik. Kejap lagi kita bagi contoh tengok. Ada tu. Okey, yang kelima. Muhammadun. Ni yang kelima. Muhammadun fawqa sajarah. Muhammad berada di atas pokok. Ini yang kelima ni mubtada yang khabar dia zaraf. Zarafnya zaraf makan, zaraf tempat. Kalau kata Muhammad ba'da zuhri, tak betul. Muhammad lepas zuhur. Apa benda lepas zuhur? Tak ada no meaning. Ya tak? No meaning. Muhammad fawqa sajarah. Muhammad duduk atas pokok. Ini yang kelima. Ini dia yang asas jumlah ismiyah. Okey. Yang asas. Okey, Muhammad atas pokok. Tuan-tuan gini je lah, ingat yang kelima Muhammad atas pokok. Yang keempat Muhammad daripada sekolah. Yang ketiga Muhammad makan apple. Yang kedua Muhammad ayahnya ustaz. Ingat tu je. Ya, jenis-jenis dia kan. Itu yang asas. Itu yang asas. Buat ayat. Jadi tak apa. This is our first exposure, about jumlah ismiyah and jumlah fi'liyah. InsyaAllah bila ini tuan-tuan faham, kita dari ayat Quran, tuan-tuan jangan perlu risau. So kita take 1 minute saya nak siap bahan. Tuan-tuan tengok ayat ni. Okey. Tuan-tuan. Ini mubtada khabar. Kitab Majid. Majid nama orang Kitab itu belong to Majid. Ya, tadi mubtada satu perkataan saja. Tapi ini dua perkataan. Ini bukan Majid, tapi kitab Majid. Ya, kitab kepunyaan Majid. Jadi jangan lupa, bila kitab itu disandar kepada Majid, maka kitab mesti bagi depan. Ingat lagi tak? Majid bagi bawah. Jadi oleh kerana Majid ni tak ada alif lam, kena baca Kitab Majidin. Kitab yang dipunyai oleh Majid itu boleh? Kitab Majid. Kitab Majid Jadidun. Tak, ini kita nak cuba apply. Bukan nombor 6, nak cuba apply. Jadi walaupun dia dua perkataan, tetapi it is one meaning only. Ini kitab kepunyaan Majid. Kitab kepunyaan Majid. Dua-dua tu mubtada. Dua-dua ni mubtada. Dan Majid Jadid ini khabar. Jadi Jadid ini one word. Ini khabar, ini mubtada, two words. Maknanya dua perkataan combine one meaning. Kitab kepunyaan Majid itu baru. Dalam bahasa Inggeris, the book of Majid is new. The book of Majid is new. This is telling about kitab Majid. Kitab Majidin Jadid. Ada dua subjek. Jadi di sini mubtada dia bukan kitab, tetapi kitab Majid. Ya. Jadi kitab ini jadi mudhaf. Ini mudhafun ilaih. Jadi jumlah dari mudhafun ilaih fi mahalli marfu' mubtada. Jadi
is khabar, of course. Jadi is khabar by single word. This one mubtada by two words. Itu dia. Sana menyandar lah. Jadi mubtada dia boleh jadi daripada mudhaf-mudhafun ilaih. Boleh tak? Kalau boleh terima yang ni, kita dah nak masuk Quran ni. Kita akan masuk Quran. Quran tu kan. Kalau tuan-tuan tak nak sebut majid, boleh. Boleh. Kena kata Al-Kitabu jadid. Boleh. Ini jadid. Jadidun, kitab itu baru. Doesn't mention siapa possess the book, but this is to show kitab kepunyaan majid itu adalah baru. Macam saya kata Rasulullah, Rasuli. Rasulullah itu maknanya Nabi saya. Dua perkataan tu. Rasulullah refer pada seorang saja. Rasulullah itu Nabi saya. Ya, maknanya dua-dua tu jadi mubtada dan khabar. Itu dia rupa ayat Quran. Tidak semudah yang kita beri contoh tadi. Boleh? Ini kitab ismun marfu'un dengan bari dhamma wa huwa mudhaf. Majid ismun majrurun li'annahu mudhafun ilaih, dan jumlah daripada kitab dan majid duduk tempat marfu' jadi tuan-tuan faham konsep tu? Tak apa, lupa tak apa, faham konsep yang penting. Faham konsep. Mubtada mesti marfu', whatever condition and situation dia mesti marfu'. Kalau dia tak nyata isi marfu', dia fi mahalli marfu'. Sama juga dengan ni. Kalau tuan-tuan boleh terima ni, dan kita boleh pergi kepada ayat Quran sekarang. Okey, tuan-tuan ya. Tengok ini ayat 21 hingga ayat 24. Okey. Cuba gariskan kata nama yang ada dalam itu. Kata nama yang ada dalam ayat itu. Ya. Kata nama baris pertama ada berapa? Kata nama saja. Kata nama. Di situ saya bagi kata nama tak? Kata nama. Tidak termasuk domain. Isim. Yang berbaris di atas saja. Kita nak train tuan-tuan tengok isim dulu baris di atas. Baris atas. Baris yang pertama tu, ya ayyuha tu 3 perkataan. Ya 1, ayu 1, ha 1. 3 perkataan. Itu semua mabni. Kalau tuan-tuan boleh pakai highlighter pen ya. Yang mabni tu buat dengan merah. Yang mabni buat dengan merah. Kemudian yang hijau tu buat yang berubah. Ingat, mabni merah beri tanda merah. Okey. Kemudian bila saya kata pecahkan tu, tuan-tuan pecahkan. Ya 1 buat palang, ayu 1 palang, ha 1. Jadi 3 perkataan combine jadi 1. Makna dia wahai ya. Okey. Tu. Mabni. Mabni. 3 mabni. 3. Okey. Jadi kalau kita tengok dalam jadual ni kan, ya ayyuha ni duduk di bawah haraf. Semua haraf mabni. Dan baca dia straightforward. Tak susah sikit baca dia. Umpamanya tadi ada. Ni saya kata ya. Ya ni. Bacaan dia ya haraf nida. Mabni ala sukun. Khalas. Ya haraf nida. Haraf seru.
Nida yang mana seru? Ya Ali, seru. Ya tu haraf nida. Mabniun ala sukun. Semua haraf mabni. Dan bacaan dia straightforward. Min, macam ni. Min, harf jar, mabni ala sukun. Kalau kita jumpa waw, haraf ataf, mabniun alal fathi. Very straightforward baca. Tak ada salah. Ya? Boleh ni boleh? Jadi semua haraf tetap sebab dia mengubahkan yang lain. Semua fi'il madi tetap bacaan dia straightforward. Fi'il amar tetap straightforward. Fi'il mudhari' yang tetap satu saja yang ada bersambung dengan hunna. Jadi inilah dikatakan yang tetapnya. Kalau yang tetap kita dah menguasai, yang mu'rab ni dalam tangan. Dalam tangan. Itu yang penting kerana dia mengubahkan ini. Ini jadual yang memang kita buat research sendiri. Jangan beritahu orang lain. Kita je. Facebook semua tahu. Facebook jangan beritahu. Orang Facebook je tahu. Betul. Tengok ni, boleh tak tengok ni? Boleh tak? Saya duduk Sebab bila tuan-tuan tengok fi'il mudhari' dia berubah. Boleh tak? Dia berubah nampak tak? Sebagai contoh fi'il mudhari' ni, sebagai contoh fi'il mudhari' yazhabu, fi'il mudhari' tak? Dia ingat asal fi'il mudhari' dia mesti bagi depan. Boleh tak? Dia bagi depan marfu' dengan dhammah bagi depan. Okey? Kalau dia mansub, dia kena ada an ya. Ada an. Ni ada an ya. Ada an yazhaba. Ini jadi baris atas. Yazhaba ni mansub dan dia berubah. Mansub dengan apa? Dengan an. Tanda mansub dia apa? Baris atas. Senang je kan? Senang kan? Ingat ni tuan. Bila fi'il mudhari' tuan, kecuali satu, dia ada 14 fi'il mudhari' sebab 14 kita nama kan. Satu ni mabni. No problem. Mabni straightforward baca. Ini semua straightforward baca. Macam madi, ambil contoh madi, zahaba. Ini madi. Cuma tuan-tuan kenal tak fi'il madi? Itu bukan masalah kita. Kalau dah kenal fi'il madi, ini fi'il madi mabniun alal fathi. Boleh tak? Madi. Kalau fi'il amar, daripada fi'il amar ni izhab. Ini izhab fi'il amar, izhab fi'il amar, fi'il amar. Ini fi'il amar, izhab fi'il amar mabniun ala sukun. Betul tak? Jadi kena sebut Allah tu mana yang mati dulu. Yang mati dulu pula. Mana yang huruf yang mati kemudian. Kalau macam ni, izhabu ni kau semua pergilah. Izhabunya. Mana yang huruf yang hidup paling akhir sekali? Ba ni. Izhabu fi'il amar mabniun ala dhammi. Senang kan? Senang kan? Macam ni lagi senang ni. Langsung tak susah. Ni kalau macam ila Allah senang je. Illa harfu jarid mabniun ala sukun. Ya. Senang. Ini fi'il mudhari' yazhabna ni makna untuk perempuan ramai. Senang je. Fi'il mudhari' mabniun ala sukun. Ya akhir ni. Ambil ya akhir ni. Mabni ini mabni. Yang mu'rab ni jangan sebut mu'rab. Marfu'un bid-dhammi, mansubun bil fathah. Ya, apa beza dua ni? An yazhaba stronger compared to yazhabu. Muhammad pergi, Muhammad yazhabu. Muhammad ay yazhaba, dia akan pergi. Itu beza dia. Tapi kalau di sini Muhammad tak pergi. Lam yazhab, lam ni senang je baca. Lam ni dia mana?
dia haraf lam harfu jazmin mabniun ala sukun. Yazhabu fi'il mudhari' majzum bilam wa alamatu jazmihi as-sukun fi akhirih. Senang je kan? Dalam bahasa Melayu, lam haraf jar dibina di atas baris mati. Dia mabni. Yazhabu fi'il mudhari' berbaris mati dengan sukun sebab ada lam. Itu je. Nak bahasa Melayu ke bahasa Arab? Melayu. Nak Melayu. Saya rasa bahasa Melayu bagus. Sebab tidak ada negara di dunia yang maju dengan bahasa orang lain, melainkan dengan bahasa. Bagaimana Jepun, transfer of knowledge Jepun very fast sebab dengan gunakan bahasa Jepun. Okey. Saya rasa nak guna bahasa Arab juga. Isim marfu. Ni, tuan-tuan. Isim marfu ada 8 sebab. Macam nak menangis saya. Ada 8 sebab. Salah satu sebab dia jadi mubtada khabar. Ingat tak kira? Tengok ni bersungguh ni lah. Orang YouTube suka tu. Ada 8 sebab. Isim mansub ada 12 sebab. Okey. Isim majrur ada 3 sebab. Tengok jadual ni. Okey. Isim marfu ada 8 sebab. Dia berbaris depan ada 8 sebab. 2 sebab kita dah belajar tadi bila jadi mubtada dan khabar. Tetapi tanda dia ada 7. Ada 7 tanda. Tuan-tuan, sebelum meninggal dunia mesti kita tahu 7 tanda ni kan. Pasal tanda-tanda ni dah besok kita nak pakai di sana. Ada 7 tanda. Salah satu tanda dia dari depan dengan dhamma macam wa tu. Betul tak? Tanda pertama. Tanda kedua alif nun. Tanda ketiga wa nun. Ada 7 tanda. Tengok di sini ada 7 tanda. Ini memang expert ni. Memang expert dah. Okey. Bab expert ni. Saya nak suruh tuan-tuan dapat. Isim mansub ada 12 sebab, ada 7 tanda juga. 7 tanda dia carry mansub. Bila dia dah pakai satu tanda, tanda 2 lain tak pakai lagi dah. 7 tanda berasaskan kepada jenis isim. Kemudian isim majrur ada 3 sebab tetapi 9 tanda. Ini dalam buku ni. 9 tanda. Sudah, okey? Okey. Fi'il mudhari' dia marfu' dengan 3 tanda. Salah satu tanda bagi depan. Ya. Ada 2 lagi. Okey. Dia berbaris atas fi'il mudhari' dengan 3 tanda juga. 3 tanda juga. Salah satu tanda dia baris di atas. Ada 2 lagi. Kemudian dia majzum dengan 3 tanda juga. Dengan 3 tanda juga. Salah satu tanda dia mati. Tanda-tanda ni Datuk-datuk jangan risau. Ini very straightforward tanda. Kita tak ada nak perlu fikir apa-apa. Dalam Quran kita tahu ini tanda dia. Okey? Sebagai contoh kan. Okey. Kita dah salin dah. Kita kembali kepada nota kita. Ada masa sikit lagi. Tetap sabar ya. Tarik nafas sekali. Beri pernafasan sikit. Okey. Tengok ya. Okey. Tengok jadual tu. Sekarang tadi saya kata tengok isim yang baris atas. Baris pertama ada yang jelas 1, yang tak jelas 1. Ya? Faham konsep? Wahai manusia, sembahlah kamu semua wahai manusia kepada Tuhan kamu. Sembahlah Tuhan kamu. Rabba. Itu baris atas tak? Itu sebab dia jadi mangsa. Rabba. Itu mansub. Mansub tuan-tuan, tanda yang pertama iaitu baris atas. Ni, baris atas tanda pertama. Rabba. Tanda pertama ya, baris atas. Dalam ni ada menyebut jenis-jenis tanda.
InsyaAllah minggu depan kita analisa berdasarkan ayat. Rabba, jangan lupa Rabba itu mudhaf, kum tu mudhafun ilaih. Tuhan siapa? Tuhan kamu. Tuhan itu milik kamu. Jadi kum itu mudhafun ilaih. Duduk tempat baris bawah, boleh? Tapi dia tak baris bawah, dia baris depan, tapi duduk tempat baris bawah sebab dia jadi mudhafun ilaih. Rabba tu baris atas sebab dia jadi maf'ul bih, dan dia juga jadi mudhaf. Okey. Nah. Wahai manusia, sembahlah kamu Tuhan kamu. Tuhan macam mana Tuhan? Tuhan apa? Tuhan yang telah menjadikan kamu, menciptakan kamu. Kum tu tuan-tuan, kum tu dhamir muttasil, duduk tempat mansub. Betul tak? Sebab dia jadi mangsa, dia yang diciptakan oleh Allah. Tetapi dia ni dhamir, dan dhamir mabni. Semua dhamir mabni. Di sini tak ada mabni. Betul tak? Di sini semua dhamir mabni. Jangan lupa ya. Ni semua dhamir mabni. Ada satu ni. Dhamir semuanya mabni. Sabar tuan-tuan. Semua dhamir mabni. Jadi kum tu dhamir bersambung, memberi makna kamu semua. Dia telah menjadikan kamu semua, dan duduk tempat mansub. Nah, tuan-tuan jangan risau. InsyaAllah 10 kali kita diri, yang lain jalan sendiri. Okey. Wallazina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi tuan-tuan, baris pertama ada dua. Satu yang zahir, satu yang tak nampak. Baris dua, wallazina min qablikum, dan juga dia menjadi orang-orang yang, allazina tu terjemahan dia orang-orang yang, atau mereka yang, dia juga duduk tempat mansub sebab dia kena cipta oleh Allah. Tapi dia ni isim yang mabni alal fathi, duduk tempat mansub. Sebab dia jadi mangsa juga, dia juga kena jadi. Yang kena jadi tadi siapa dia? Kum satu, kemudian allazina min qablikum itu dua. Itu dia. Tak apa, itu tersalin je. Kemudian la'allakum tattaqun. Okey. Jadi tuan-tuan, baris kedua tu tidak ada sebenarnya kata nama yang berbaris atas yang jelas kan? Tak ada kan? Allazi ja'ala lakumul arda firasya la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu semua bertakwa. Tuan-tuan, kum tu juga mansub sebab dia duduk selepas la'alla adik-beradik an dan saudara dia. Kerana selepas la'alla, kum tu mesti duduk tempat mansub. La'allakum, mudah-mudahan kamu tattaqun, bertakwa. Saya tak boleh nak sembunyi, kena cerita ni. Okey, tak apa. Yang sembunyi tu buat tak tahu je. Allazi ja'ala lakumul arda, dia yang, allazi ni siapa? Dia yang, Tuhan. Ja'ala lakum, telah menjadikan bagi kamu al-arda. Satu, itu isim bagi atas. Dia yang menjadikan bagi kamu bumi jadi mangsa maf'ul bih. Firasya maf'ul bih, firasya bagi atas. Was-samaa, dan dia jadikan juga langit. Binaa ni tiang, teras, kekuatan. Wa anzala minas sama, dan dia juga telah menurunkan dari langit itu ma'a air itu jadi maf'ul bih sebab air diturunkan oleh Allah. Jadi baris ketiga itu ada 5. Firasya. Okey. Firasya tu dia telah menjadikan bagi kamu bumi memang kena jadi, kena bagi atas. Firasya tu hamparan. Tuan-tuan, hamparan ni
macamlah tilam kita yang lembut kat rumah tu, hamparan yang empuk. Apa dia hamparan yang empuk yang ada di bumi ni? Itu kena kita faham. Kalau dalam bilik kita hamparan empuk tu kapet, tapi hamparan yang empuk duduk atas bumi ni apa dia? Ialah pokok-pokok, tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, rumput rampai. Itu dianggap hamparan yang empuk. Firasya, hamparan bumi, ya, air, sungai, laut dengan segala jenis macam ikan. Itu maksudnya. Wasama, dan langit juga bagi atas, jadi maf'ulun bih. Bina'a, langit ini tuan-tuan dan puan ada tiang dia. Bina'a, binaan. Kita kata ada 7 lapisan langit. Bina'a, tiang. Sebab itu Tuhan kata kaji langit ni. Apa sebab langit ni bina'a, ya, tiang tak ada tapi dia boleh tegak begitu kan main, ya. Lepas tu wa anzala minas sama, dan dia telah menurunkan dari langit ma'a air. Jadi dia mansub dengan fathah, betul tak? Tapi tanda mansub ada 7 tanda. Tanda pertama fathah, ada 6 tanda lagi. Ada 6 tanda lagi. Minggu depan tuan-tuan, sebelum puasa ni kita hadamlah semua tanda tu, jangan risau, supaya kita tahu itu mansub. Fa akhraja bihi minas samarati, maka dia telah mengeluarkan dengan air tadi buah-buahan. Rizqa tu mansub dengan tanda pertama daripada 7 tanda, ya. Wa antum ta'lamun, dan kamu semua tahu kan. Wa antum, dan kamu semua ta'lamun, tahu. Jadi isim mansub baris ketiga ada 5, baris kedua ada 2. Sebab apa kita dah khabar tadi? Sebab dia maf'ulun bih. Tanda dia, tanda yang pertama belaka, iaitu baris atas. Jadi tanda isim mansub ada 7 jenis. Jenis pertama baris atas, jenis kedua, 3, 4, 5 minggu depan kita beritahu. Okey. Lepas tu dia kata wa in kuntum fi raibin, kalau kamu tak percaya apa yang telah kami turunkan ke atas hamba kami, cuba bawa satu surah yang sama dengannya. Dan kalau kamu tak mampu, wad'u syuhada'akum, syuhada'a, tu baris atas kan. Kamu kena minta tolong pemimpin-pemimpin kamu min dunillah, selain dari Allah. In kuntum sadiqin, kalau kamu rasa kamu benar sangat. Sadiqin tu mansub, tapi tanda dia bukan tanda yang pertama, tanda yang kelima, iaitu ya, sebab dia jamak muzakkar salim. Dia mansub dengan tanda yang dengan tanda yang tiga, dengan tanda yang mansub dengan muzakkar salim, yes, dengan tanda yang ketiga, iaitu ya, dengan ya. Fa illam taf'alu, kalau kamu tak boleh laksanakan apa yang kami minta, walan taf'alu, dan kamu tidak akan dapat laksanakan seterusnya, fattaqun nar, maka takutlah kamu akan neraka. An-nara baris atas, an-nara baris atas dengan tanda pertama, sebab dia jadi maf'ulun bih. Yang kena takut tu api. Takutlah api. Allati waquduhan nas, yang kayu apinya daripada manusia dan juga batu. Uiddat lil kafirin, yang disediakan kepada orang-orang yang kafir. Ini baru first try kita drill, baru first try. Jadi tuan-tuan jangan risau. Surah Al-Baqarah, An'am, itu 3 surah yang tuan-tuan akan dapat tahu semua, insya-Allah. Dan doakanlah jangan meninggal cepat, ya. Sebelum tu kan, kalau 3 surah tu tuan tahu, Imran, Baqarah dengan Imran, dan satu lagi surah Maidah, InsyaAllah kita akan buat ini. Kita baru first try. Yang 2 minggu lepas kita deri by topik, ini kita deri by nahwu saraf. Dia ada lagi satu deri by structure. Jadi ini kita deri by nahwu saraf. Kita nak tahu isim mansub. Jadi tuan-tuan jangan risau, bila kita buka cari Al-Quran, kita cari yang mana yang mabni, mana yang mu'rab. Okey, tengok ayat ni satu lagi. Ayat pertama tu, ayat 21. Ya ayyuha, itu mabni. An-nas, itu mu'rab. U'budu, itu mabni. Rabba, itu mu'rab. Kum, mabni. Allazi, mabni. Khalaqa, mabni.
kum mabni, waw mabni, allazina mabni, min mabni, qabli mabni, kum mabni, la'alla mabni, kum mabni, tattaqun mu'rab. Banyak mabni ke banyak mu'rab? Mabni. Ya. Bila kita dri macam ni, insya-Allah kita akan dapat. Tuan-tuan akan rasa kesihatan kita bila kita menguasai ilmu nahwu dan saraf. Tuan akan rasa, ya. Tuan kena mana jaga, jangan reverse ke belakang. Ya. Jangan berhenti kelas. Kena datang. Insya-Allah, ya. Itu saya kena pesan macam itulah. Kita nak habiskan kelas ni pun banyak ujian kerja lah, macam-macam lah, ya. Jadi kita kena ingat inna ma'al usri yusra. Setiap yang susah tu akan adalah kesenangan. Kesenangan kita. Jadi apa dia kesenangan kita? Urusan kita jadi mudah. Anak-anak kita alhamdulillah berjaya, dan kita hidup aman damai, aman bahagia. Kalau ada ujian sikit-sikit tu, Tuhan nak uji kita orang yang baik. Ya, orang yang baik ni banyak sangat ujian dia. Orang yang tak baik tak banyak ujian. Jadi tuan-tuan, inilah dia yang kita nak belajar. Tengah tadi kita deri ayat, satu ayat saja banyak mabni kan. Banyak mabni. Dhamir straightforward. Madi straightforward, amal straightforward, haraf straightforward. Semua straightforward. Cuma yang kita takutnya, yang kita tak boleh, apa tugas dia? Ni dia. Ini ada beberapa jenis, ada tugas dia. Ini satu ni je. Ini dia jadi struktur ayat, jumlah fi'liyah. Ini pun jumlah fi'liyah. Kalau kita kata kul, ini sinilah. Kalau kita kata khatamallah, di sini. Kalau kata wa ana fa'budun, di sini. Ya. Senang je, memang senang. Bagi saya senang je. Kalau yang mu'rab ni, bila jumpa fi'il mudhari' bagi depan. Ini mu'rab bagi depan. Kalau bagi atas sebab ada an dan rakan-rakan dia. Kalau ada lam, dia mesti bagi mati dan rakan-rakan dia. Kalau tak ada an dengan lam ni, dia mesti bagi depan. Itu je. Itu je. Isim pula berbaris depan ada 8 sebab. Tanda dia ada 7 jenis. Ini ada 12 sebab, tanda dia 7 jenis. Dan ini walaupun sikit 3 sebab, tapi tandanya 9 jenis. InsyaAllah, ya. InsyaAllah. Kita tutup majlis dengan tasbih kifarah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusrin wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima atait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik fa innahu la yazillu man walait wa la ya'izzu man 'alaik. Tabarakta rabbana wa ta'ala falakal hamdu 'ala ma qadait. Nastaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu alaihi wa sallam wa barik wa sallam qabbalallahu minkum. Allah fahab li taubatan wa ufir dhunubi fa innaka ghafiru dhambil azim. Ilahi lasdulil firdausi ahla wala Allah fahab li taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafiru dhambil azim. Tuhanku, aku tidak layak untuk syurgamu, tetapi aku tidak pula sanggup menanggung siksa nerakamu. Dari itu kurniakanlah ampunan kepadaku, ampunkanlah dosaku. Sesungguhnya Engkaulah pengampun dosa-dosa besar. Tuhanku,
kamu, tetapi aku tidak pula sanggup menanggung siksa nerakamu. Dari itu kurniakanlah ampunan kepadaku, ampunkanlah dosaku. Sesungguhnya Engkaulah pengampun dosa-dosa besar. Ilahi lastulil firdausi a'la wala aqwa ala naril jahim. Allah fahabli taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafiru dhanbil azim. Ilahi lastu lil firdausi a'la wala aqwa ala naril jahim. Allah fahabli